Mengenang seniman terkenal, Allahyarham At-Tompel, nama sebenar Aman Ramli bin Jaafar. Lahir pada 24 Oktober 1918. Tempat lahir di Tanjung Balai, Sumatera, Indonesia. Tarikh meninggal dunia, 30 Januari 1973. Tempat meninggal dunia Hospital Besar, Kuala Lumpur. Menurut seorang anak seniman Ar-Amali, katanya, saya mula meminati telatah-telatah lucunya apabila menonton Aloha dan Berdosa berpasangan dengan Dee Harris, kemudian disusuli pula bapa saya memegang peranan utama di samping Neng Yatimah dan Osman Gumanti yang berperanan sebagai heroin dan hero. Selepas Pulau Mutiara, minat saya terhadap At-Tompel terputus apabila dia berkarya di Nusantara Film yang mana filem-filemnya di studio tersebut terbatas penayangannya kerana rangkaian panggung wayang di Malaya dan Singapura dikuasai oleh Shaw Brothers dan Pertubuhan Cathay. Apabila Nusantara Film melabuhkan tirainya, At-Tompel menyepi dan meminggirkan dirinya dari dunia filem. Dia tidak kembali ke MFP Jalan Ampas dan tidak juga ke Cathay Keris. Bagaimanapun, perhatian saya mula tertumpu semula kepadanya apabila P. Ramlee mengambilnya berlakon dalam filem komedi Durami pada tahun 1966. 5 filem lakonannya sebelum itu, Tun Tijah, Abu Nawas, juga sebagai pengarah, Keris Sempena Riau, Selendang Merah, dan Siti Payung juga sangat menarik. Peranan Ray Amor yang amat melucukan menggeletekkan hati para peminat, ditambah pula dengan adanya lawak-lawak yang tidak kurang lucunya oleh P. Ramlee dan Ibrahim Din. Keberkesanan lakonan dalam Durami membuatkan ramai teringatkan filem dan ini membuatkan ramai terus menonton dan terhibur dengan telatah-telatah lucunya dalam Nasib Durami, Keluarga 69, Anak Bapa, Gerimis, Ahmad Albab, dan akhir sekali, Lakmana Durami. At-Tompel mula mendapat perhatian apabila akhbar The Straits Times menyiarkan serba sedikit mengenai dirinya pada 28 Julai 1950 di muka 9. Menurut akhbar tersebut, pelawak terkenal yang dikenali sebagai Tompel dilahirkan di Tanjung Balai pada tahun 1918. Ramlee memulakan kerjayanya sebagai penari dengan kumpulan sandiwara Chris Opera pada tahun 1938. Aman Ramlee lebih terkenal sebagai Tompel kerana dia menghasilkan banyak cerita komik antaranya Nasib Si Tompel, Mimpi Si Tompel dan Si Tompel Tertuduh. At-Tompel pertama kali datang ke Singapura sebagai penolong pengarah kumpulan sandiwara rayuan asmara pada tahun 1946. Pada tahun 1949, dia telah di screen test oleh Malay Film Productions dan berjaya mendapat peranan kecil dalam filem Nilam, kemudian disusuli pula Racun Dunia. Pertama kali nama At-Tompel tercatat di kredit title ialah Racun Dunia, Karman At-Tompel dalam Nilam, namanya tidak tercatat. Selepas itu dia digandingkan pula dengan pelawak Dee Harris dalam Dewi Murni yang ternyata nampak serasi. Dalam Nilam, mereka berlakon bersama tetapi tidak berlawak bersama. Kerana At-Tompel dan Dee Harris begitu secocok, mereka berlawak pula dalam Takdir Ilahi, Aloha, Berdosa dan Pulau Mutiara. Dalam Takdir Ilahi, At-Tompel bukan saja sebagai pelakon, tetapi dilantik oleh L. Krishnan sebagai penolongnya, pembantu pengarah dan menyusun dialog. Kerana tidak puas hati dengan pembayaran, di samping pengkaryaannya tidak bebas dan terhad, At-Tompel secara senyap-senyap masih dalam kontrak dengan MFP, membantu Su Chiao Meng yang baru saja menubuhkan Nusantara Film Company, iaitu pada tahun 1950. Dia terlibat terus dengan perkahwinan rahsia sebagai pengarah bersama dengan Su Chiao Meng. Bagaimanapun, pelanggaran kontrak itu diketahui juga oleh Shaw Brothers. Disebabkan At-Tompel merupakan aset penting Shaw Brothers, Aloha, Berdosa, Bapa Saya, dan Pulau Mutiara menghasilkan pendapatan yang lumayan.
dia telah dipanggil oleh Shaw Brothers untuk berunding yang kemudian menawarkannya sebagai pengarah filem untuk mengarahkan Fatimah. A.R. Tompel menolak kerana pembayaran yang dianggapnya tidak setimpal dan kerana itulah Haji Mahadi telah ditugaskan menjadi pengarah Fatimah yang kemudian ditukar tajuknya menjadi Permata di Perlimbahan 1952 yang dibintangi oleh Maria Menado dan Noordin Ahmad. Selepas A.R. Tompel berkarya terus di Nusantara Film dan berapa buah filem hebat, dikatakan pada masa itu, beliau menggunakan nama samaran Armaya. Filem yang diarahkannya pada masa itu, Norma 1951, Cinta Murni 1952, Sesal Tak Sudah 1952, Sehati Serasa 1953 dan Seniati 1953. Nama A.R. Tompel tidak tercatat sebagai pengarah, tetapi nama Su Chiao Meng kerana kontraknya dengan Shaw Brothers masih berkuat kuasa. Tetapi filem-filem lain tidak jelas kedudukannya, sama ada namanya tercatat sebagai pengarah atau menggunakan nama Armaya atau masih menggunakan nama Su Chiao Meng. Ini disebabkan kesemua filem Nusantara Film, kecuali filem Perkahwinan Rahsia, sudah hilang. Ini bererti segala faktanya pun turut gaib. A.R. Tompel, isteri dan anak. Semasa kematiannya, dikatakan A.R. Tompel mempunyai 18 orang anak, tetapi selepas itu, ada juga tercatat 23, mana satu yang betul tidak dapat dipastikan. A.R. Tompel juga dikatakan mempunyai ramai isteri, menurut kata salah satu anaknya, Rosita Aman Ramli, 6 orang, tetapi 4 saja yang dapat dikesan. Pertama Puan Suryati, Salma Ismail atau Saloma, Azizah Ismail, Jah Ismail, dan akhir sekali Rumina Sidek. Bersama P. Suryati, A.R. Tompel mempunyai 4 anak dan hanya 2 berbakat sepertinya, sebagai pelawak Armaya Aman Ramli, A.R. Badul, dan Amran Aman Ramli Amran Tompel. Begitupun juga, antara mereka berdua, A.R. Badul yang lahir di Singapura pada 2 November 1949, paling menonjol kerana banyak berlakon dan mengarah filem yang boleh dikatakan semuanya bercorak komedi. Populariti A.R. Badul, hasil cungkilan bakat oleh RTM, pada tahun 1975 apabila dia muncul sebagai Johan Bakat TV berpasangan dengan R. Jaafar. Amran Tompel pernah berlakon beberapa filem termasuk Pontianak Menyerit, Salah Bapa, dan Hantu Fighter. Bersama Saloma pula, A.R. Tompel hanya mempunyai seorang anak, iaitu Armali Aman Ramli, yang lebih terkenal sebagai pemusik, mengikuti jejak ibunya Saloma, dibandingkan pelawak. Dia dilahirkan di Singapura pada tahun 1953. R. Tompel berkahwin dengan Saloma pada tahun 1952 dan perkahwinan mereka hanya bertahan selama 3 tahun saja. Armali Aman Ramli anak Saloma dan R. Tompel meninggal dunia di Tampin, Negeri Sembilan pada 6 Ogos 2006. Bersama isteri Jah Ismail, paling ramai anak, 10 semuanya, tetapi tidak seorang pun yang berbakat sepertinya. Begitupun juga, Rosita Aman Ramli sedang giat berusaha mengumpulkan bahan-bahan mengenai R. Tompel untuk tulisannya yang akan dijadikan buku. Satu langkah yang sangat baik, kerana R. Tompel sepatutnya wajib ada buku mengenainya. Dia merupakan salah seorang personaliti filem yang banyak jasanya terhadap perkembangan filem Malaysia. Bersama Rumina Sidek, hanya Adlin Aman Ramli saja yang paling ke depan, mengikut langkah ayahnya sebagai anak seni, tetapi bukan pelawak. Dia telah berlakon banyak filem termasuk Puteri Gunung Ledang 2004 yang diarahkan oleh Sotong Hin, juga turut dibintangi oleh Tiara Jajquelina, Alex Komang dan M. Nasir. Sebelum R. Tompel dilanggar kereta, menurut pengurus restoran Sempurna yang terletak di Jalan Haji Hussein dan juga pelakon filem Yusof Surya, suami Fazliatun, mereka berdua berada dalam restoran Sempurna selama kira-kira 9 jam, 20 Januari 1973, berbual-bual sambil menikmati makan malam. Setelah selesai makan, mereka berdua meninggalkan restoran tersebut kira-kira jam 12.30 malam, 21 Januari 1973, dan berpecah untuk pulang ke rumah masing-masing. Yusof Surya ke Ampang Jaya dan R. Tompel menuju ke Setapak.
Namun tak lama Yusof Surya mendapat khabar tentang kemalangan Artompel telah dilanggar kereta tidak lama kemudian dan menganggap kejadian tersebut sangat memeranjatkan. Menurut jurucakap polis pula, Artompel dipercayai telah dilanggar oleh sebuah kereta selepas dia singgah di sebuah kedai dekat panggung wayang Alhambra, kini sudah tiada, di setapak. Katanya lagi, Artompel telah dilanggar dan ditinggalkan begitu saja tanpa mendapat bantuan oleh pemandu yang melanggarnya. Bagaimanapun, tidak lama kemudian, dia mendapat bantuan orang ramai dengan memasukkannya ke unit jagaan intensif dengan keadaan tidak sedarkan diri dan kritikal. Kemalangan tersebut berlaku tidak sampai pun 1 jam setelah dia keluar bersama Yusof Surya dari restoran Sempurna pada jam 12.40 pagi. Cerita pemandu kereta melanggar Artompel. Seorang Kapten Tentera Hamzah Karim, 40 tahun, membela dirinya di Mahkamah Rendah di Kuala Lumpur yang dikenakan tuduhan memandu dengan cuai, memberitahu dia sedang memandu kereta Cortina dari Jalan Pahang menuju ke arah Jalan Gombak, setapak, apabila dia ternampak seorang lelaki berdiri di tengah-tengah jalan, dia kini Artompel. Katanya, sebuah kereta Volvo telah memotong saya di sebelah kanan, lelaki itu cuba mengelakkan kereta itu dan dia menyikat jalan saya dan terus melanggar bahagian depan kereta saya, katanya. Tambah Hamzah Karim lagi, saya tidak berhenti setelah melanggar lelaki itu kerana terlalu takut kena pukul, sekalipun sebuah pondok polis berada kira-kira 300 elas saja jauhnya dari tempat kemalangan. Hamzah Karim membuat laporan polis 5 hari kemudian dan dalam perbicaraan tersebut 16 November 1973, dia didapati bersalah kerana cuai dan didenda RM1,000 dan dipenjara 5 tahun. Filem-filem Artompel, antaranya Malay Film Productions MFP, Nyilam, 1949, Racun Dunia, Dewi Murni, Takdir Ilahi, Aloha, Berdosa, 1951, Bapa Saya, Pulau Mutiara, Nusantara Film Company, Perkahwinan Rahsia, 1950, Norma, Cinta Murni, Sehati Serasa, Sesal Tak Sudah, Sebandu, Merdeka Film Productions, Tun Tijah, Abu Nawas, Keris Sempena Hari, Selendang Merah, Siti Payung, Duremi, Keluarga 69, Anak Bapa, Gerimis, Ahmad Albab, Lakmana Duremi, RTM TV Malaysia, 27, Intan, Fakta mengenai Artompel. Artompel tidak berlakon dalam Pembalasan 1950 tetapi bertindak sebagai penulis lirik dan penulis seni kata, dialog. Dalam filem Perkahwinan Rahsia, tercatat pengarahnya Su Chiao Ming, Artompel bertugas sebagai penulis cerita, penulis seni kata, dialog dan penolong pengarah. Artompel dikebumikan di tanah perkuburan Islam, Jalan Ampang, Kuala Lumpur bersebelahan pusara bekas isterinya Saloma, P. Ramlee dan Nasir P. Ramlee. Artompel tidak pernah berlakon di Cathay Keris Film. Artompel bukan saja sekadar berlawak tetapi juga mampu berperanan jahat, antara filemnya, Aloha dan Selendang Merah. Kesemua 4 isteri Artompel Suryati, Saloma, Jah Ismail dan Rumina Siddiq merupakan pelakon filem. Antara 4 isteri Artompel, hanya Rumina Siddiq saja yang kini masih hidup. Sama seperti P. Ramlee, filem terakhir Artompel, Laksmana Durremi. Agak menarik, dalam Ahmad Albab, Saloma berperanan sebagai anak Artompel dan dia juga sebagai isteri P. Ramlee. Intan, satu-satunya drama TV RTM yang dibintangi oleh Artompel bersama P. Ramlee. Jika Artompel tidak terlibat dalam kemalangan jalan raya, masa bulan Januari 1973, P. Ramlee akan meneruskan sequel filem keempat, Siri Durremi. Skrip dan jalan cerita sudah dikarang, tetapi semuanya tidak kesampaian. Semoga roh mereka bertiga dicucuri rahmat, amin. Menariknya Artompel hanya 2 adik-beradik dengan mempunyai seorang kakak yang terkorban sewaktu Perang Dunia Kedua. Artompel merupakan anak Melayu pertama yang diberi peluang mengarah filem menerusi filem Perkahwinan Rahsia 1951 terbitan Nusantara Film. Beliau juga merupakan individu pertama yang memperkenalkan konsep mengarah sambil berlakon melalui filem berkenaan. Selepas itu Artompel terus cemerlang mengarahkan beberapa lagi filem yang dianggap paling terbaik sepanjang berkarya dalam dunia filem.